Selalu terima kasih kepada Kodi dan juga Lydia. Okey, Kodi dan juga Lydia sebab join kelas begini. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang tajuk last sekali. Okey, untuk macam mana itu tajuk keboleh jadian. Okey, kalau awak ingat lagi masa dekat sekolah dulu, waktu sesi bersemuka, waktu awak semua boleh pergi sekolah dulu, ada kita belajar tajuk tu. Okey, tajuk keboleh jadian kita dah belajar dekat sekolah itu. Jadi hari ini kita hanya akan buat ulang kaji, ulang balik. Okey, sebelum kita pergi ke tajuk keboleh jadian, saya nak ulang balik sikit tentang nisbah. Okey, tentang nisbah yang kamu dah jawab soalan pada hari Isnin itu. Okey, saya tengok ada yang menjawab saja. Tak baca betul-betul, tak tengok betul-betul buka ataupun video yang saya bagi. Okey, soalan ni sangat senang. Benda ni sama macam belajar dekat sekolah dulu. Cuma awak kena ingat balik je. Awak tengah belajar pun awak dah dapat jawapan dah. Okey, untuk nisbah, macam yang awak nampak kat skrin sekarang ni. Okey, untuk soalan nisbah, awak kena perhatikan betul apa yang dia minta. Okey, untuk soalan nisbah, biasanya ayatnya, macam contoh nombor 1 tu lah. Nyatakan nisbah bilangan bola merah kepada bola kuning. Okey, dia bagi gambar bola situ kan, ada bola merah dengan bola kuning kan. Okey, jadi perkataan mana yang dekat depan, okey, dia akan duduk kat depan lah. Okey, perkataan yang dekat belakang sekali, dia akan duduk dekat belakang lah kedudukan dia. Okey, contohnya dia minta nisbah bola merah. Okey, dia minta nisbah bola merah. Jadi, bilangan bola merah iaitu 3, kedudukan dia dekat depan lah. Okey, kepada tu maksudnya titik bertindih ni. Titik bertindih 2 ketul tu. Okey, itu maksudnya kepada ataupun nisbah itu maksudnya. Okey, dan bola kuning duduk kat belakang kan. Jadi kedudukannya dekat belakang lah bilangan dia 1. Okey, kita sebut dia nisbah 3 kepada 1. Okey, titik bertindih tu kepada. Tolong ingat. Perkataan mana yang kat depan, dia duduk kat depan. Perkataan mana dekat belakang, kedudukan dia dekat belakang. Okey, cara sebutan dia nisbah 3 kepada 1. Okey, lagi satu. Kita boleh tulis nisbah dalam bentuk pecahan. Okey, kalau bentuk pecahan maksudnya ada per. Kalau pecahan mesti ada per. Nisbah 3 kepada 1, kita boleh tulis dalam pecahan jadi 3/1. Yang nombor depan 3 ni duduk dekat atas, jadi pengangka. Nombor 1 dekat belakang ni duduk dekat bawah, jadi penyebut. Okey, tolong ingat benda tu. Okey, lagi satu contoh cikgu bagi dekat awak. Kalau soalan minta awak nyatakan nisbah bilangan bola kuning. Okey, dengar betul-betul. Nyatakan nisbah bilangan bola kuning kepada jumlah semua bola. Berapa jadi jawapan dia? Nisbah bilangan bola kuning kepada jumlah semua bola. Berapa bilangan dia? Nisbah bola kuning kepada jumlah semua bola. Okey. Kalau jumlah semua bola, awak kena kira semualah. Jumlah semua bola. Okey. Nisbah bola kuning ada 1. Jadi 1 kepada jumlah semua. Jumlah semua bola ada 4 biji. Jadi jawapannya nisbah 1 kepada 4. 1 ni bola kuning, 4 ni semua bola. Okey, tolong ingat soalan ni senang sangat-sangat. Kalau awak jawab main-main, tak bagi perhatian betul-betul, rugi je awak. Okey, jadi cikgu harap awak boleh faham tentang nisbah tu. Okay, jadi hari ni kita akan fokus kepada tajuk terakhir sekali iaitu keboleh jadian.
Okey, bincangkan. Okey, cikgu nak awak buka mikrofon nanti. Cikgu akan ada tanya soalan sikit yang ada dekat skrip ni. Okey, kebolehjadian maksudnya kemungkinan sesuatu peristiwa berlaku. Okey, ingat betul-betul maksud kebolehjadian ialah kemungkinan sesuatu peristiwa berlaku. Okey, cuba awak tengok dekat skrin awak sekarang ni. Okey, bincangkan. Salji selalu turun di Kanada. Okey, kat luar negara sana salji selalu turun. Apakah kemungkinan salji berlaku di Malaysia? Okey, cuba awak nyatakan sama ada mungkin berlaku ataupun tidak mungkin berlaku. Apa kemungkinan berlaku? Apa Gauri jawapan awak? Mungkin ke tak mungkin? Mungkin? Okey, tak mungkin. Okey, jadi jawapannya adalah tidak mungkin berlaku. Okey, Gauri awak kata tak mungkin berlaku kan? Kenapa awak kata tak mungkin berlaku? Okey, bolehlah diterima jawapan awak tu. Okey, jadi salji tidak mungkin turun di Malaysia. Kenapa? Sebabnya negara kita ni bukan negara 4 musim. Okey, negara kita ni hanya ada musim panas dan juga musim hujan. Dua tu saja yang kita biasanya ada. Okey. Okey, kenali peristiwa yang mungkin berlaku atau tidak. Okey, ini maksud yang kita cakap tadi. Kebolehjadian bermaksud kemungkinan sesuatu peristiwa berlaku. Jika perkara tu pernah berlaku, jadi kita boleh sebutkan dia sebagai mungkin berlaku. Kalau benda tu tak pernah berlaku, tak pernah terjadi, kita boleh sebut dia sebagai tidak mungkin berlaku. Okey, cuba tengok dekat skrin sekarang. Ada gambar kereta dan juga jalan raya. Okey, kamu bergerak dari tempat kamu ke satu tempat yang jauhnya 1000 kilometer dengan menggunakan kenderaan. Adakah kemungkinan kamu berjalan kaki ke tempat sejauh itu? Mungkin tak awak akan berjalan kaki sejauh 1000 kilometer tu? Mungkin ke tak mungkin? Okey, untuk berjalan dengan jarak 1000 kilometer itu, jarak tu sangatlah jauh. Okey, seperti daripada negeri Kedah pergi ke negeri Johor. Okey, jadi cikgu rasa benda tu tak mungkin berlaku sebab kenapa? Sebab jaraknya terlampau jauh. Okey, kalau awak diberi pilihan pun awak nak jalan kaki ke nak naik kereta? Mesti awak naik kereta kan? Okey, sekarang cuba lihat ikan dalam akuarium tu. Kamu melihat seekor ikan dalam akuarium sedang berenang. Adakah kemungkinan ikan tersebut boleh merangkak? Mungkin ke tak mungkin? Okey, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sebab ikan pergerakannya hanyalah berenang. Okey, ada 4 soalan dekat sini A sampai D tu. Okey, cikgu nak siapa yang nak jawab, buka mikrofon awak. Okey, soalan yang pertama, awak hanya perlu nyatakan mungkin berlaku atau tak mungkin berlaku je dekat peristiwa dekat bawah tu. Okey, soalan A, terdapat 8 hari seminggu. Mungkin tak mungkin? Okey, good. Tidak mungkin. Kenapa? Sebab dalam seminggu hanya ada 7 hari. Okey, soalan B, gabungan dua segitiga menjadi satu segi empat tepat. Okey, dua segitiga, okey, ada dua bentuk segitiga.
Kalau kita gabung dia, kita cantumkan dia, dia akan jadi bentuk segi empat tepat. Mungkin ke tak mungkin? Okey, good Lia. Mungkin. Kenapa mungkin? Okey, ini yang cikgu lukis kan. Kalau kita gabung dia, dia akan jadi bentuk segi empat. Kalau kita rapatkan dia, kita cantumkan dia, dia akan jadi bentuk segi empat. Okey, jadi jawapannya adalah mungkin. Okey, C. Suatu nombor genap boleh dibahagi dengan 5 tanpa baki. Okey, nombor genap. Contohnya nombor genap. Nombor gandaan 2. Okey. Contohnya cikgu ambil nombor 10. Nombor genap, nombor gandaan 2. 2, 4, 6, 8, 10. Sampailah lebih-lebih lagi. Okey, kalau 10, kita bahagikan dengan 5, ada baki tak? Berapa awak dapat 10 bagi 5? Sifir 5. Berapa darab 5 dapat 10? Okey, 2. 2 darab 5 dapat 10. Ada baki tak ada baki? Okey, tak ada baki. 10 tolak 10 sifar kan? Jadi, maksudnya nombor genap boleh dibahagikan dengan nombor 5 tanpa baki. Jadi jawapannya ialah mungkin. Okey, mungkin berlaku. Okey, soalan D. Cikgu guna singkatan CMB mungkin berlaku, CMB tidak mungkin berlaku. Okey, soalan D. Burung penguin ada di pantai Malaysia. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin berlaku? Sebab tak pernah lagi kita nampak burung penguin ada dekat pantai. Pernah ke awak nampak penguin dekat bumi sana? Tak pernah kan? Jadi tak mungkin. Burung penguin hanya ada dekat tempat apa? Sejuk ke panas? Okey, good. Burung penguin hanya ada dekat tempat sejuk. Kalau dekat Malaysia ni dulu, cikgu tak pasti sekarang ni ada lagi tak? Dekat Langkawi ada nama Water World. Macam dia lebih kurang macam zoo. Awak masuk situ ada burung penguin yang diletakkan dalam tempat yang sejuk. Burung penguin hidup lah. Sekarang ni cikgu tak pasti dah ada tak ada dah. Okey. Jadi cikgu harap awak yang mungkin berlaku dengan tidak mungkin berlaku. Okey. Sekarang kita akan tengok pula kepada 5 kebolehjadian. Okey, benda ni awak dah belajar dekat sekolah dulu. Cikgu harap awak ada ingat lagi lah sikit-sikit. Tak ingat banyak pun ingat sikit jadilah. Okey, ini 5 kebolehjadian peristiwa. 5 kemungkinan peristiwa. Okey, kalau awak ingat lagi, yang pertama mustahil, yang kedua sama kemungkinan, yang ketiga kecil kemungkinan, yang keempat besar kemungkinan dan last sekali pasti. Okey, mustahil, sama, kecil, besar, pasti. Tolong ingat 5 benda ni. Okey, yang pertama, kita tengok dulu kebolehjadian mustahil. Okey, apa maksud mustahil? Okey, mustahil ialah perkara yang tak mungkin berlaku. Okey, bila sebut perkataan mustahil ni mesti awak kena ingat memang tak akan jadi benda tu. Okey, contohnya macam tadilah, dalam seminggu ada 8 hari. Mustahil lah sebab dalam seminggu hanya ada 7 hari. Okey, lagi satu, uh, hari ini hari Rabu. Esok hari Jumaat. Betul ke? Okey, mustahil lah sebab hari ni hari Rabu. Esok mestilah hari Khamis. Okey, tengok contoh mustahil. Okey, contoh mustahil. Okey, ada 3 orang budak tu tengah main dam ular. Okey.
Dekat tangan budak lelaki tu ada sebiji dadu. Okey, kamu akan mendapat nombor 7 daripada balingan buah dadu itu. Okey, dekat buah dadu ada berapa nombor dia? Dekat buah dadu, okey, good. Bagus. Dekat buah dadu hanya ada nombor 1 sampai 6. Jadi, ada tak kemungkinan untuk dapat nombor 7? Tak adalah kan? Sebab hanya ada nombor 1 sampai 6. Jadi, itu mustahil. Itu mustahil. Buah dadu ada nombor 1 hingga 6 sahaja. Okey, tolong faham maksud mustahil ni. Okey, kita teruskan dengan yang kedua iaitu sama kemungkinan. Okey, sama kemungkinan ialah sesuatu perkara itu mungkin berlaku, mungkin jadi ataupun mungkin tak jadi ataupun mungkin tak berlaku. Maksudnya 50-50. Mungkin jadi ataupun mungkin tak jadi. Okey, untuk sama kemungkinan ni biasanya, okey, kebarangkalian ataupun kemungkinan untuk dapat benda tu hanya ada 2 saja. Ada 2 kemungkinan saja. Okey, contohnya shilling kan. Duit shilling hanya ada 2 muka, betul? Ada kepala dan juga ada ekor. Kalau kita lambung duit shilling, kalau kita tak dapat kepala, kita hanya akan dapat ekor. Dan juga sebaliknya lah. Kalau kita duit shilling, tak dapat kepala, dapat ekor. Tak dapat ekor, dapat kepala. Ada 2 je kan? Kepala dengan ekor kan? Jadi kemungkinannya adalah samalah. Okey, lagi satu contoh, buah dadu. Okey, kalau awak perasan dekat buah dadu, ada nombor 1 sampai 6. Ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, buah dadu ada 6 nombor. Okey, daripada 6 nombor ni, ada nombor genap dan nombor ganjil. Nombor ganjil 1, 3, 5. Okey, untuk nombor genap pula, gandaan 2 kan? 2, 4, 6. Okey, jadi bila awak lambung buah dadu, kemungkinan awak untuk dapatkan nombor genap dan juga dapat nombor ganjil adalah sama. Kenapa sama? Sebab nombor genap ada 3, nombor ganjil pun ada 3. Jadi benda tu sama kan, 3 dengan 3 kan? Jadi maksudnya sama kemungkinan. Okey, awak kena ingat, untuk peristiwa sama kemungkinan ni, kebiasaannya soalan akan bertanya tentang duit shilling dan juga buah dadu. Kalau soalan duit shilling dan buah dadu tu, selalunya untuk sama kemungkinan lah tu. Okey, boleh faham? Okey, yang ketiga, kecil kemungkinan. Okey, kecil kemungkinan. Nama pun kecil. Mestilah kemungkinan benda tu berlaku adalah sikit kan? Kalau bilangan mestilah bilangan kecil kan? Mestilah sikit bilangan dia. Okey, kecil kemungkinan ialah kemungkinan berlaku sesuatu perkara itu kecil. Maksudnya macam sikit sangatlah nak jadi benda tu. Okey, tengok contoh ni. Okey, contohnya adalah peristiwa tsunami. Kalau awak ingat, peristiwa tsunami dulu pernah jadi dekat Malaysia. Pernah jadi. Kalau pernah tu maksudnya kecil kemungkinanlah. Pernah jadi, tapi dia hanya berlaku sekali 2 saja. Maksudnya benda tu berlaku sangat sikit. Bukannya tiap-tiap hari, tiap tahun benda tu jadi. Jadi bila benda tu berlaku sikit, kita akan panggil dia kecil kemungkinan. Okey, lagi satu
contohnya hari tengah panas, hujan akan turun. Okey, kita biasa tahu kan jadi kan, hari panas tiba-tiba hujan turun. Yang kita panggil hujan panas kan. Okey, memang benda tu berlaku tapi benda tu sangat jarang. Jarang-jarang sangat benda tu jadi. Jarang-jarang sangat hari tengah panas tiba-tiba hujan turun kan. Okey, jadi itu adalah kecil kemungkinan. Okey, next. Yang keempat, besar kemungkinan. Okey, besar kemungkinan ialah kemungkinan sesuatu perkara itu berlaku adalah lebih besar. Maksudnya memang benda tu macam kemungkinan dia akan jadi itu memang besarlah, memang kuatlah akan jadi benda tu. Okey, contohnya. Okey, contohnya ialah hujan akan turun apabila kedengaran guruh. Okey, hujan akan turun bila dengar guruh. Kebiasaannya besar kemungkinan memang akan hujan turun, kan? Jadi benda tu dipanggil besar kemungkinan. Kejadian ni banyak besar kemungkinan. Memang macam hari biasa pun kita tengok kan, cuaca mendung, hujan akan turun. Jadi benda tu adalah besar kemungkinan. Okey, lagi satu, pada hujung tahun, negeri Kelantan dan Terengganu akan dilanda banjir. Okey, itu juga dipanggil besar kemungkinan. Sebabnya, dekat negeri Kelantan dan Terengganu, hujung tahun biasanya, maksudnya kerap berlaku. Kalau kecil kemungkinan, jarang berlaku. Kalau kerap berlaku, besar kemungkinan. Okey, saya nak tanya dekat awak ni, Tori dengan Lydia. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, kes COVID dekat Malaysia masih tinggi, betul? 19,000, 20,000. Okey, jadi cikgu nak tanya dekat awak, apakah kemungkinan ataupun kebolehjadian sekolah akan dibuka? Kes COVID masih tinggi, apa kebolehjadian dia? Apa kemungkinan sekolah akan dibuka? Besar ke kecil ke kemungkinan dia? Okey, kecil kemungkinan. Bagus. Sebabnya kes tinggi kan? Memang mungkin sekolah akan dibuka, tapi kebarangkaliannya ataupun kemungkinannya adalah kecil lah. Sekolah mungkin akan buka, tapi peratusannya ataupun kemungkinan dibukanya adalah kecil. Okey, last sekali. Yang kelima, pasti. Okey, pasti ialah sesuatu perkara itu akan terjadi. Memang betul benda tu akan jadi. Kalau benda tu fakta ataupun sejarah, benda tu memang pasti. Memang tak boleh diubah. Okey, contohnya macam hari lah. Okey, hari ini hari Rabu. Esok hari Khamis ada kelas renang. Okey, memang benda ni pastilah sebab memang turutan hari macam tu. Hari ni Rabu, esok Khamis. Jadi benda tu pasti. Okey, contoh yang lain tentang pasti. Cikgu bagi dekat awak. Sekarang pukul 12. 1 jam selepas ini ialah pukul 1. Okey, pastilah. Sebab sekarang pukul 12. Sejam lagi jadi pukul 1. Okey, lagi satu contoh. Bulan ini ialah bulan Ogos.
Okey, bulan selepas ini ataupun bulan seterusnya ialah bulan September. Okey, jadi kepolehjadiannya ataupun kemungkinannya ialah pasti. Sebab benda tu memang betul. Okey, lagi satu, dalam setahun ada 365 hari. Okey, benda tu adalah pasti. Dalam setahun memang 365 hari. Okey, kecuali untuk tahun lompat ada 366 hari. Okey, tapi itu adalah kecil kemungkinan sebab hanya berlaku 4 tahun sekali. Okey, ada satu lagi contoh tentang bola ni. Okey, ini kalau soalan dia bagi dekat awak gambar rajah. Okey, soalan nombor 1. Nyatakan kebolehjadian ataupun kemungkinan untuk mendapat bola hijau. Daripada 4 biji bola tu ada tak kemungkinan untuk mendapat bola hijau? Ingat balik 5 benda tadi. Mustahil, sama kemungkinan, kecil kemungkinan, besar kemungkinan, pasti. Ada tak kebolehjadian untuk okey, mustahil. Kenapa mustahil? Okey, sebabnya dekat situ mana ada bola hijau, hanya ada bola kuning dan juga bola merah. Okey, soalan yang kedua. Nyatakan kebolehjadian untuk mendapat bola kuning. Tengok bilangan bola kuning berapa, bola merah berapa. Apa kebolehjadian untuk dapat bola kuning? Okey, good. Kecil kemungkinan. Kenapa kecil kemungkinan? Sebabnya bola kuning hanya ada sebiji. Memang awak boleh dapat bola kuning, tapi hanya ada sebiji. Jadi kalau awak ambil bola tu, mungkin kecil kemungkinan awak dapat bola kuning. Okey, last sekali. Perjanjian untuk mendapat bola merah. Okey, bola merah. Bola merah ada 3, bola kuning ada 1. Okey, lagi banyak bola, lagi besar bilangan. Okey, lagilah besar kemungkinan untuk benda tu berlaku ataupun untuk awak dapat. Okey, jadi jawapannya adalah besar kemungkinan. Okey, ini last sekali. Uji minda. Soalan ni cikgu rasa ada kat dalam awak punya buku teks tu. Okey, nyatakan kebolehjadian peristiwa pada setiap peristiwa di bawah. Okey, yang nombor 1 tu. Awak ingat balik 5 benda tadi Mustahil, besar kemungkinan, kecil kemungkinan, sama kemungkinan, pasti. Okey, yang pertama. Esok malam akan terjadi. Hari esok malam akan terjadi. Mustahil ke malam jadi? Pastilah. Sebabnya kita ada 10 malam. Okey, jadi jawapannya adalah pasti. Okey, soalan nombor 2. Gempa bumi di Malaysia. Gempa bumi di Malaysia. Pernah tak terjadi gempa bumi di Malaysia? Pernah ke tak pernah? Okey, tak pernah. Jadi benda tu mustahil. Tak pernah lagi berlaku gempa bumi dekat Malaysia. Okey, soalan yang ketiga. Segitiga mempunyai 5 sisi. Nama pun segitiga. Betul tak ada 5 sisi? Mustahil. Segitiga hanya ada 3 sisi. 1, 2, 3. Kalau 5 sisi tu pentagon. Okey. Yang keempat. Malaysia menjadi negara maju. Apakah kebolehjadian Malaysia menjadi negara maju?
Kecil kemungkinan. Kenapa awak kata kecil kemungkinan kau ni? Sebab apa awak kata kecil kemungkinan? Awak rasa Malaysia macam lambat lagi nak maju Okey, cikgu rasa Malaysia menjadi negara maju ni adalah besar kemungkinan. Sebabnya sekarang pun negara kita pun ekonomi pun okey kan. Macam apa negara kita pun ada banyak pencapaian juga. Pembangunan pun kita tengok pun seiring dengan negara yang tengah nak maju. Okey, jadi cikgu rasa jawapan yang ini adalah besar kemungkinan. Okey, kalau negara kita Malaysia masih lagi mundur ataupun jauh sangat ketinggalan ke belakang, barulah benda tu akan jadi kecil kemungkinan. Okey. Yang kelima, hujan akan turun. Awak tengok dekat luar rumah awak sekarang. Apa cuaca dekat rumah awak sekarang? Adakah hari cerah, panas ataupun mendung? Panas. Okey. Kalau hujan akan turun ni, apa jawapan dia? Hari tengah panas sekarang kan? Hujan akan turun. Jawapannya adalah kecil kemungkinan. Mungkin hujan akan turun, tapi kemungkinannya adalah kecil. Okey, last week. Sebulan ada 29 hari. Okey, mustahil. Sebulan biasanya ada 30 dan 31. Okey. Jadi latihan awak hari ini, latihan awak ataupun awak punya tugasan, awak jawab soalan dekat word wall tu. Ada link cikgu bagi dekat awak tu, dekat dalam Telegram ada, dekat WhatsApp pun ada. Ada 15 soalan semua. Okey. Ada 15 soalan, ada 15 peristiwa dan juga ada 5 kebolehjadian. Apa yang awak nak kena buat nanti, awak baca satu-satu soalan tu, baca betul-betul dan baca dan fahamkan. Soalan ni ada dekat lebih kurang macam yang kita bincangkan awal tadi. Dekat slide yang awal-awal tadi pun ada juga kita bincangkan benda ni. Awak hanya ingat balik saja. Okey? Contohnya, soalan nombor 1 yang warna biru atas tadi tu, soalan ni. Gaya hidup sihat menyebabkan berat badan meningkat. Okey, gaya hidup sihat maksudnya awak makan kontrol semua, awak jogging semua menyebabkan berat badan meningkat. Okey, benda tu ialah kecil kemungkinan. Jadi nanti awak tariklah, awak draglah dia turun, letak dekat kotak kecil kemungkinan. Doktor di klinik ialah perempuan. Doktor di klinik ialah perempuan. Biasanya memang kita nampak dekat klinik banyak doktor perempuan kan? Doktor perempuan lagi banyak daripada doktor lelaki. Jadi itu adalah besar kemungkinan. Okey? Tolong baca betul-betul, tolong fahamkan, berfikir, lepas tu barulah awak tarik bagi jawapan dia yang betul. Okey? Tolong faham betul-betul apa itu mustahil, apa itu kecil kemungkinan, apa itu besar kemungkinan, apa itu pasti dan apa itu sama kemungkinan. Okey, jawab betul-betul, jangan main tembak je asal boleh. Okey, cikgu cukup geram kalau korang jawab main sekali je. Kalau awak tak dapat markah penuh, boleh ulang, tak kisah. Awak ulanglah banyak kali sampai dah dapat markah penuh. Itu lagi cikgu suka. Bila awak banyak kali ulang, barulah awak betul-betul faham. Okey, ada soalan tak Kori dengan Lydia? Okey, tak ada. Jadi cikgu harap awak boleh faham apa yang kita belajar hari ini. Tolong ingat kebolehjadian ada 5. Okey, yang macam kita bincangkan tadi tu. Mustahil, kecil kemungkinan, besar kemungkinan,
sama kemungkinan dan pasti. Okey, cikgu harap awak semua berdua akan dapat jawab dengan baik, dengan betul. Okey, selamat menyiapkan tugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lokak. Yang, kenapa yang? Yang, kenapa? Dengan macam saya menjerit ni. Abang tengok pamper superhero ni dekat